Tidak kesal. I mean, there are no regrets. Orang kata kalau boleh rewind time, adakah saya akan buat keputusan yang berbeza? Saya kata tidak. Kerana ni perkara saya dah sampai kepada Tan Sri Muhyiddin, kepada Tun. Ini bukan kerana Tun dan Tan Sri semata-mata. Kalau pada bulan 2, sebelum apabila gerakan Sheraton tu dibuat, Tun bersama dalam gerakan Sheraton ini, saya dah maklumkan dekat dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu secara formal, walaupun Tun menyertai gerakan Sheraton ini, saya tidak akan setuju dan saya akan lawan. Kerana ini adalah pandangan yang saya pegang dan ini adalah kepercayaan dan prinsip yang kita pegang sekian lama. Maksudnya tidak didorong oleh personality semata-mata. Dan perkara ini saya sampaikan kepada Tan Sri Muhyiddin juga, sebagai seorang yang saya hormati. It's not about him, it's nothing personal. Dan dia pun tahu bagaimana saya bermula sebelum pilihan raya. Dia tahu bagaimana keluarga saya kena ugut begitu teruk sekali dengan pelbagai jenis sogotan dan ugutan selepas itu. He knows. Sebab itu nak kata kesal, tidak. Cuma yang saya kesal adalah apabila kita lihat situasi politik sekarang, sangat tidak stabil, tikam-menikam berlaku dan boleh berlaku pada bila-bila masa. Dan saya paling risau rakyat hilang kepercayaan kepada demokrasi kerana mereka tahu selepas mengundi, esok je boleh lompat. Selepas mengundi boleh ada perubahan kerajaan. Seperti undian mereka itu tidak bermakna langsung. Itu saya risau. Kerana kalau perkara ini berlaku dan berterusan, the faith in democracy will be reduced. Dan kita tak nak perkara itu berlaku. Saya pegang pada prinsip yang sama. Sebab itu saya katakan ia bukan hanya kerana Tun, atau hanya kerana Tan Sri, atau hanya kerana Bersatu. Kita ingat mengapa Bersatu diasaskan. Kita juga ingat, saya juga perlu ingat insafi kenapa saya menyertai dunia politik. Kalau ia hanya sekadar untuk kekalkan jawatan, senang, kekal je dalam Bersatu. Boleh kekal jadi menteri, kekal jadi ketua armada. Dan ada banyak lagi perkara-perkara lain, rundingan di sebalik takbir dimaklumkan a lot more things I can get. Tetapi kalau saya mengambil pendirian tersebut, saya agak yakin saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur sebab saya membelakangkan prinsip saya yang mendorong saya masuk dunia politik. Sebab nak fikir, bila saya masuk tu tak pernah terlintas pun, pertama kita akan menang pilihan raya, akan jadi menteri, jadi ahli parlimen. Itu semua secondary. Sebab tu banyak kawan, sahabat yang berkorban dalam armada terpaksa gadaikan banyak perkara. So, ia bukan sekadar untuk jawatan, pangkat, kemewahan pada masa tersebut, tetapi untuk kekalkan prinsip. Kerana saya tak nak nanti, khususnya bagi orang muda, je lihat demokrasi ini boleh dibelakangkan pada bila-bila masa, tikam-menikam dalam dunia politik tu biasa, prinsip digadaikan demi kuasa. That is wrong. Ya, mungkin jangka masa singkat orang lihat alhamdulillah bagus, Bersatu kekal jadi PM, boleh mengepalai Perikatan Nasional. Tapi kita lihat apa yang berlaku sekarang. Pecah belah, tikam-nikam, timbalan Presiden Bersatu, rakan, sahabat saya, my brother, Abang Peja, kena tikam. Ni timbalan Presiden Bersatu ni diturunkan dengan begitu saja. Sekarang habis. UMNO pun kata tak nak menyertai Perikatan Nasional, dah kata akan bertembung pada pilihan raya. Ini yang saya tak faham. Saya tahu bila dalam mesyuarat terakhir Bersatu dimaklumkan, Bersatu kena lakukan benda ni, kalau tidak kita akan kalah pada pilihan raya akan datang. So kita perlu berkawan bersama dengan UMNO. Saya rasa sebagai ahli politik, kita tak boleh terlalu takut untuk tewas dan kalah di tangan rakyat sampai ke satu tahap kita sanggup gadaikan prinsip. Kalau betul kita ditentukan untuk kalah oleh Allah SWT dan oleh rakyat yang mengundi kita, maksudnya kita betul-betul perlu kalah. Kerana rakyat yang tentukan. Kenapa kita takut? Maksudnya kita gagal untuk berkhidmat dengan baik. Tapi kuasa penentuan di tangan rakyat. Jangan kuasa penentuan di kalangan segelintir pencatur kuasa. That is wrong. Sebab tu saya tak tahu kenapa orang takut sangat kalah. Takut sangat masuk pembangkang. If we are in opposition, because the people want us to be in opposition, tak apa. Tapi jangan kita sanggup tikam kawan, gadai prinsip. Dan mungkin senang sementara, tetapi pada masa akan datang orang tidak akan lupa tindakan kita pada masa tersebut.
Saya masih setia bukan setakat kepada Tun tetapi kepada perjuangan. Seperti saya katakan, ia tak boleh hanya berdasarkan kepada personality semata-mata. Saya pun hubungan dengan Tun alhamdulillah masih baik. Cuma kita dalam platform yang berbeza tetapi masih dalam gagasan pembangkang. Saya masih tidak bersetuju untuk menggagaskan kerajaan dengan beberapa figura politik terpalit dalam landscape politik kerajaan, dan saya pegang pada prinsip tersebut. Nak kerjasama dengan mereka dalam isu dasar, nak bertempur pada pilihan raya itu lain. Tapi untuk menubuhkan kerajaan, itu isu yang berlainan. Sebab itu bila dengan Tun, kita masih bekerjasama. Tengok di parlimen bekerjasama, program-program pun ada yang dianjurkan bersama. Cuma daripada segi platform politik itu berlainan. Kalau boleh, saya nak diberikan izin untuk fokus kepada generasi muda. Pada masa yang sama, politik tak boleh hanya berdasarkan setahun, 2 tahun pilihan raya akan datang, 5 tahun yang akan datang. Saya rasa saya nak fokus 20-30 tahun yang akan datang. Betul-betul tubuhkan platform yang berprinsip, berintegriti, multiracial, berbilang bangsa dan agama, yang moderat, yang fokus kepada isu-isu rakyat, kurang berpolitik dan cari jalan penyelesaian. Dan saya nak pastikan muda ini dibarisi. Bukan saja oleh pimpinan muda, tetapi mereka yang beridealisme tinggi, yang berjaya dalam kerjaya masing-masing. Sebab tu kalau dilihat, majoriti mereka datang daripada sektor swasta, civil service, tetapi yang tidak ada pengalaman politik seperti saya sebelum ini. Kerana kita nak cipta gelombang baru, politik khidmat yang baru, politik dasar yang baru, supaya akhirnya kita dapat mengubah landscape, struktur, sistem demokrasi di Malaysia. Selamat, dia bawa balik 82 bilion. Jangan budak-budak kecil, jangan budak kecil kat Dewan ni, dia dah bayar denda dah. Sik, mohon juga sikit ya. Budak-budak duduk dulu. Saya Datuk Speaker Cucu yang berhormat tengah lihat tau. Duduklah. Jangan sampai nanti baru belajar banyak lagi. Banyak lagi perlu belajar. orang tak akan lupa yang berhormat. Duduklah. Bagi cucu orang jelas. Yang berhormat Langkawi tadi menekankan bertindak Udahlah buah. Hapuskan perkataan. Biasakan dirilah dengan kata-kata seperti ini, khususnya bila ia datang daripada ahli parlimen yang jauh lebih tua. Dan ini bukan kali pertama. Saya ingat bila saya berucap pertama kali sebagai Menteri Belia dan Sukan di parlimen, perkara yang sama berlaku. Tetapi saya tidak melatah, saya jawab secara hujah. Saya ingat perdebatan masa itu berkenaan isu open tender dan direct nego, kerana saya telah pun keluarkan 5 plan integrity point bagi KBS untuk dilaksanakan. Dan bila orang jerit sini kata apalah budak-budak, tak apa, saya fokus jawapan saya kepada fakta dan alhamdulillah diterima dengan baik. So bila baru-baru ni berlaku lagi, dan saya yakin akan berterusan kerana mereka ni tak serik. Untuk mereka ini perkara biasa, memang orang muda, memang budak-budak. Padahal mereka lupa, ni yang sebelum ni datang bila Tajudin yang berhormat Pasir Salak, ya. Dia kata budak-budak pula banyak belajar. Saya je lupa dalam UMNO ni banyak je orang muda. Kalau tengok bagaimana UMNO dibangunkan, sejarah UMNO, saya tahu kerana keluarga saya pun orang UMNO. Kebanyakan kita di sini pun, keluarga kita penyokong UMNO sebelum ini. Digerakkan oleh banyak orang muda. Tun Abdul Razak, salah seorang Perdana Menteri paling muda. Timbalan Perdana Menteri ni kurang umur 40 tahun. Ya Allah, menteri sebelum ni umur 30 tahun. Datuk Seri Najib Razak, Menteri Besar, 28 tahun, 31 tahun. So, mungkin dia lupa. Tetapi saya tak nak berentak menggunakan politik peribadi, nak kutuk, kecam dia. Tak apalah, saya jawab dengan fakta. Saya kata tak apa, saya nak masa tu pun nak debat pasal isu lain. Tiba-tiba je bangkitkan isu ni, keluar topik. Tapi saya perlu biasakan diri. Saya selalu percaya politik yang kita nak bawa adalah politik baru. Kalau saya jawab dia, kau tua nyanyuk lah, seperti itu, orang pun akan hilang hormat dan anak muda akan lihat ni politik peribadi. Dan kalau saya gunakan politik yang sama, divisive politics, saya confirm akan kalah sebab dia dah berpengalaman dalam politik seperti itu. So tak apa, kita jawab dengan fakta dan lebih baik itu fokus pada isu-isu yang rakyat nak dengar, bukan politik seperti ini.
ia bukan sekadar jangka masa pendek. Kalau jangka masa pendek, lebih baik saya tinggal nombor 1, kekal jawatan menteri, ketua Amada. But it's a long term plan, jangka masa panjang, di mana saya ingin ubah budaya, struktur demokrasi di Malaysia. Saya nak pastikan barisan pimpinannya datang daripada golongan profesional, swasta, ada wanita-wanita yang power untuk dibariskan dalam pimpinan tertinggi. Pada masa yang sama, mereka yang rasa seperti dunia politik sekarang tidak mewakili suara mereka untuk disertakan sekali. Saya mahu cetuskan politik yang disruptif. Cara kita nak buat fundraising, kita hadkan, tidak ada lagi mereka yang jutawan bilioner boleh kawal mana-mana parti politik. Kita hadkan jumlah dana yang boleh disumbangkan oleh jutawan-jutawan. Kita lebih fokus kepada crowdfunding. Pada masa yang sama, kita nak pastikan bahawa keahliannya berbilang bangsa dan agama. Ya, Melayu Islam tu tunjang. Tetapi jangan lupa, kekuatan Malaysia itu adalah kekitaan, kebersamaan, kesatuan kita. Dan saya tidak ingin lupakan DNA Malaysia yang sebenar. Sebab itu kalau dilihat, alhamdulillah, walaupun belum dapat pendaftaran rasmi oleh ROS, 2 minggu setengah bila muda pertama kali dimaklumkan, kita buat online registration saja, belum buat besar-besaran di peringkat kaumbi. 2 minggu setengah kita telah pun berjaya merekrut 30,000 geng muda di seluruh Malaysia. 90% bawah 40 tahun. Ahli paling tua 84 tahun. Ya, mungkin tua tetapi berjiwa muda, idealismenya tinggi. Dan ini perkara yang agak luar biasa kerana saya ingat bila kita mengasaskan Bersatu, dalam tempoh masa 2 tahun setengah kita dapat rekrut 90,000 ahli. Pada masa yang sama, kalau banyak orang komplain, ni ahli politik ni sama saja. Kerajaan bila jadi pembangkang cakap ni, masuk kerajaan akhirnya dikawal oleh si pencatur kuasa. Sebab tu kita buat political funding reforms untuk pastikan bahawa kita tidak terhutang buni hanya kepada 1 ke 2 golongan jutawan. Hadkan berapa mereka boleh sumbangkan kepada parti. Banyak pembaharuan kita bawa, dan paling penting sekali adalah untuk fokus kepada politik dasar, ideas, principles. Yang paling penting untuk ikut pengumpulan dasar. Itu apa yang rakyat nak lihat. Kalau orang tak lihat bagaimana kita ingin membawa jalan penyelesaian, apakah cadangan-cadangan kita, agak sukar untuk kita pikat hati rakyat. Nak harapkan duit jawatan itu takkan kekal lama. Kerana kalau duit dan jawatan cukup untuk memikat hati rakyat, sudah lama Barisan Nasional menang dengan bergaya pada pilihan raya lepas. Kalau kita lihat salah satu survey yang dibuat pada bulan September yang telah pun diterbitkan IRI dengan salah satu pusat pemikir di Malaysia, 2/3 rakyat Malaysia apabila ditanya percaya bahawa parti-parti sedia ada tidak mewakili suara mereka. Dan saya rasa bila mereka marah atau the sense of frustration, khususnya selepas gerakan Sheraton pada bulan Februari, mesti hilang arah. Siapa yang mereka undi ini tetapi lompat ke sini? Yang sebelum ni undi UMNO, majoriti ahli Bersatu, sekarang ahli parlimen lompat daripada UMNO. Boleh berubah dengan begitu cepat. Kerajaan bertukar bukan di peti undi tetapi kerana si pencatur kuasa menguasai Malaysia. Sebab itu saya rasa akhirnya pilihan itu di tangan rakyat. Kalau betul muda bukan pilihan mereka, itu hak rakyat untuk tolak. Kalau betul kata segelintir si pencatur kuasa bahawa muda ni hanya parti nyamuk, kecilan, seprehan, dengan itu luluskanlah muda dan biar kita dihukum oleh rakyat. Nah, akhirnya pilihan itu di tangan rakyat. Dan realiti selalunya akan ada gabungan-gabungan politik, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, gagasan rakyat sebelum ni bawa PAS. So ada banyak. Dan akhirnya rakyat yang diberikan kuasa untuk menentukan siapa yang akan berkuasa ke Putrajaya. Asas perjuangan itu paling penting. Sama seperti armada sebelum ini. Asas. Dapatkan barisan pimpinan yang berprinsip, berintegriti, yang berdedikasi dan masuk politik kerana ingin untuk berkhidmat, bukan kerana jawatan dan kuasa semata-mata. Kerana kekalahan dalam politik itu biasa. Kita tak boleh kecewa dan lepas tu kita cari jalan mudah untuk kekal berkuasa. Tak apa. Sebab itu kita kena cari jalan untuk pikat hati rakyat, untuk bersama dengan mereka supaya rakyat tahu bahawa perjuangan mereka disebatikan dengan perjuangan muda.
Jangan hanya kerana kekalahan sekali terus kita kibarkan bendera putih. Sebab itu saya percaya kalau pilihan raya yang akan datang tersungkur pun, janji kita tersungkur di tangan rakyat. Jangan kita tersungkur apabila kita membelakangkan prinsip kita, senang sementara, susah pada jangka masa panjang. Dengan itu ia bermaksud akan ada penambahan 7.8 juta pengundi baru pada pilihan raya akan datang. Ini adalah political earthquake bagi sistem demokrasi negara yang akhirnya golongan muda akan dijadikan golongan penentu. Ini bukan saja bagus bagi muda, tapi ini bagus bagi Malaysia secara keseluruhan kerana isu orang muda selepas ini akan diberikan prioriti. Saya tahu kerana sebelum ni bila saya dalam kabinet, bila nak bangkitkan isu orang muda, ada 100 isu. Macam mana saya nak pastikan ahli politik akan fokus kepada isu orang muda? Sebab ada 100 isu. Ada banyak. Orang kata alah orang muda ni akhirnya bukannya mengundi, orang muda ni bukan ambil kisah pun, dia bukan ambil pot pun. Tapi kita nak ubah skill tu. So selepas undi 18 dan undi automatik berjaya dilaksanakan, boleh lihat pattern politik tu berubah. UMNO pun akan angkat pimpinan politik muda. Syahrir Hamdad diangkat sebagai ketua penerangan. Dah ada perbincangan untuk ada kuota lebih tinggi bagi pimpinan muda. Bagi Bersatu pun yang sama. Membangkang pun sedang bincangkan bagaimana kita nak adakan rejuvenasi pimpinan tertinggi. Ini budaya politik yang kita mahukan. Yang sihat, kita lomba bersama untuk ke hadapan, bukan ke belakang. Dan kalau muda boleh mencetuskan budaya politik yang progresif seperti ini, saya rasa baik bagi landscape politik negara. Tak boleh, kalau tak saya dah lama menyertai pejuang daripada peringkat awal. Tetapi bila Yang Amat Berhormat atau Yang Amat Berhormat Tun maklumkan kepada saya berbeza pendapat. Sebab saya kata perlu wujudnya salah satu platform yang baru digerakkan oleh orang muda, bukan saja 5 tahun yang akan datang, tapi 10-20 tahun yang akan datang. Dan saya percaya bahawa kita perlukan platform politik yang disruptif, yang berbilang bangsa dan agama, yang boleh menghimpunkan golongan orang muda dan mereka yang tua tapi berjiwa muda, yang ingin membawa pembaharuan dalam landscape politik negara, yang tidak hanya dikawal oleh segelintir pemimpin politik yang sama. Sebab itu kita berbeza pendapat dalam bab ini. Tanpa ibu seperti Mama, mustahil saya akan berada di sini. Dan dalam apa pun rintangan, cabaran yang saya hadapi, dia sentiasa bersama. Bila saya menyertai dunia politik dalam Bersatu, dia pun diugut. Rasa Tan Sri tahu perkara ini sebab dia cikgu kan. Padahal dia tak ada berpolitik, tapi bila anak dia pun terkesan. Tapi dia kata, Sadiq, don't worry, selagi you perjuangkan isu rakyat, dia akan bersama. Dan saya tidak akan lupakan jasa ibu saya kepada pembangunan diri saya. Anak mana bukan mami's boy? Semua ada cita rasa yang tersendiri. Tapi bila orang panggil saya mami's boy kerana saya turutan budi kat ibu saya, memang do I love my mom? Of course. Pada masa yang sama, memang sebagai salah seorang anak, saya bertanggungjawab. Sekarang apabila ibu dah bersara, sedang melalui kanser payudara kali kedua, saya bertanggungjawab untuk bantu ibu saya. Bila bulan dia bersara tu Ogos, dikejutkan lagi sekali dengan kanser payudara. So memanglah bila saya boleh cakap dengan ibu saya nak buat je gembira, saya akan cuba sebaik mungkin. So nak panggil mami's boy, panggil lah. Tapi itu tanggungjawab saya kepada ibu saya, tanggungjawab hakiki seorang anak yang melangkaui fahaman politik. Saya rasa bila dikategorikan sebagai golongan senang ni selepas menjawat jawatan menteri, banyak orang tak tahu. Selalu orang ingat ni, saya tanya bila saya berkempen di MUA sebelum ni pun, kenapa orang ingat saya ni datang berkeluarga T20, berpendapatan tinggi? Sebenarnya sebab saya banyak pergi keluar negara berdebat, mewakili Malaysia dan pernah bertutur dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau mereka lihat keluarga saya dan pengalaman yang mereka lalui, bahawa mereka akan faham. Ibu cikgu, ayah pekerja buruh ulang-alik daripada Johor ke Singapura. Golongan pertengahan, a working class family. Dan saya belajar semua daripada mereka. Sebab itu
pengalaman dalam dunia politik pun berteraskan kepada pengalaman saya dibangunkan dalam keluarga bekerja oleh ibu dan ayah saya. Dan saya nak fokus kepada perkara itu. Apabila menjawat jawatan sebagai yang berkhidmat di MUA dan juga selepas itu dilantik sebagai yang berhormat menteri, pengalaman itu juga pengalaman yang saya bawa. Sebab itu sebaik saja masuk kabinet, tempoh yang agak singkat, 20 bulan tersebut, sebab saya dilantik agak lewat, 20 bulan tersebut cepat-cepat. Pertama, kita buat internship berbayar, ya, SOP baru saya push dalam kabinet, diluluskan, bincang KSN, keluar piawaian baru daripada RM300 sebulan ke RM800 sebulan bagi sektor kerajaan. Kita naikkan gaji minimum dalam tempoh masa 20 bulan daripada RM900 ke RM1,200. Mungkin bagi segelintir orang kecil, tapi RM300 dan 20 bulan tu tak pernah dalam jangka masa pendek dinaikkan seperti itu. Dan berkenaan jodoh atau fokus politik, jodoh tu kalau datang dia akan datang, tapi saya dah janji dekat ibu dan ayah saya sebelum nak berkahwin, saya kena bawa je kerja kat umrah atau bercuti dahulu. So tanggungjawab saya adalah kepada ibu bapa saya dahulu. Itu kita tunggu dulu. Yang penting kita fokus kepada perjuangkan isu-isu rakyat, dan bila gadis idaman itu datang, kita tahulah masanya, dan saya akan maklumkan kepada rakan-rakan media, kita buat sama-sama. Sebab saya tak gila-gila nak ada dalam kerajaan untuk dapat jawatan. Sebab saya tak pernah sangka, jujur saya kata tak pernah sangka akan dilantik sebagai menteri. Entah lagi menang pilihan raya buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, ya? So bila dilantik, alhamdulillah. Kalau tidak, tak apa, perjuangan itu perlu diteruskan. Sebab tu nasihat saya pun kepada rakan-rakan pimpinan muda yang ingin menyertai dunia politik, jangan cepat sangat pasang niat berdasarkan jawatan ataupun harta semata-mata, kerana dunia politik Malaysia ini sangat dinamik, boleh berubah. Bila kita tak dapat apa kita nak, kita sedih, kecewa, kita tikam kawan atau kita terus keluar politik. Tak boleh. Jiwa kena kental, terus mara ke hadapan. Dan fokus tidak boleh berdasarkan kepada pangkat semata-mata. UMNO BN ni tak nak lepaskan jawatan. Orang sama yang kawal UMNO BN, orang tua sama. Dah kalah tersungkur pun tak nak ada perubahan. Kita selepas Sheraton kalah tersungkur ni, ada perubahan tak dalam pembangkang? Kita masih gaduh pasal apa? Jawatan. Jawatan PM. Masih lagi sampai sekarang. Dah tak ada jawatan pun gaduh lagi. Dalam parti masing-masing, siapa yang berkuasa? Orang sama kan? Tak ada perubahan. Pernah tak kita minta maaf kepada rakyat apa yang berlaku? Tak ada. Kenapa tak nak minta maaf? Kita ni sempurna sangat ke?